bila kita bersama. Assalamualaikum. Yes. Selamat pagi. Ui. Wah, betulkan suara. Oh, begitu Dia pagi-pagi rupanya. memang macam gitu, Fiona. Dia kena betulkan suara dulu, minum air suam dulu, dapatkan mood tekak tu betul-betul dulu kan. Barulah kita boleh ceria. Yes, baiklah untuk anda semua selamat pagi, selamat berhujung minggu. Okey, bagi anda semua yang ada di rumah, katakanlah TV kena conquer dengan anak-anak kecil, jangan risau, jangan nangis. Ambil handphone sebab apa? Masih lagi boleh menyaksikan kami secara langsung di Facebook Borak Kopitiam. Yang bestnya dekat situ boleh sembang-sembang dengan kita, borak-borak dekat comment section yang ada dekat bawah. Betul. Okey, bersama dengan kami hari ini 20 hari bulan Februari 2021. Sehari sebelum sampainya vaksin COVID-19 di Malaysia, ramai yang menantikan update mengenai vaksin tersebut. Kejap lagi kita akan cerita mengenai vaksin itu sebab sekarang ni Haziq dengan Fiona nak update sikit kepada anda mengenai status COVID-19 terkini. Semalam yang kita dapat di laman sosial media rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia ada 2,936 kes baru. Daripada jumlah kes tersebut ada 17 kes import dan lagi berita gembira di mana kes sembuh baru lagi tinggi daripada kes baru. 4,889 menjadikan kes aktif kita menurun jadi 36,797 kes. Dan ini adalah pecahan jumlah kes mengikut negeri seperti mana yang anda nampak. Tapi apa yang Fiona boleh cakap adalah sekarang ni kita dah boleh nampak dah lah kita punya jumlah kes baru makin menurun. Betul. Kes baru tiap harian. Tapi itu tak bermakna kita boleh leka. SOP masih kena jaga dan juga anda kena sentiasa ingatlah kita kena pakai pelitup muka dan juga basuh tangan sentiasa. Ya, betul. Okey, dan semalam juga ada kita mendapat info di mana daripada Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin menerusi satu sidang media mengenai pengumuman pembukaan kembali sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia yang akan dibuka pada 1 Mac 2021 untuk pelajar prasekolah tahun 1 dan tahun 2 dan untuk murid tahun 3, 4, 5 dan 6 akan mula bersekolah pada 8 Mac ini. So itu dah jadualnya. Dan untuk sekolah menengah pula akan bermula daripada 4 April dan juga 5 April. Dipecahkan kepada 2 kumpulan lah. Betul. Ini nak fokus kepada SPM dululah. Betul. Okey, dan ini termasuk untuk kawasan-kawasan yang PKP, yang PKPB semua termasuk dalam pembukaan sekolah ini. Yang penting sekolah itu di bawah KKM lah. KPM lah. KPM. Ya, jadi itu update terkini. Diharapkan agar pihak sekolah kan, keluarga semua boleh bersedia untuk kita hantar anak ke sekolah dengan mengikut SOP yang telah pun ditetapkan. InsyaAllah. Kita doakan semuanya selamat lah ya. Dan sebut pasal pendidikan sekarang ni, saya pasti anda semua yang ada di rumah dah tahu tentang konsep Didik TV yang sedang rancak berlangsung di NTV7. Dan ini satu pendekatan silibus yang sangat-sangat baguslah di mana pelajar-pelajar boleh enjoy, menikmati ataupun belajar secara di TV, okey, dengan macam-macam biasa tapi masih lagi mendapat info-info yang cukup lengkap. Dan kalau kita tengok di TV ni proses PDPR jadi lebih mudah dan berkesan dengan bantuan guru-guru yang berpengalaman. Lepas tu explanation pun sangat-sangat jelas. Ditambahkan dengan grafik-grafik yang sangat-sangat menarik. Ini bukan anak murid je belajar, mak bapak pun boleh belajar. Betul. Itu ada kenali buruj. Wah, maksud kita dah lupa dah macam apa benda buruj ni kan. Boleh belajar balik. Kita pun boleh ikut join anak-anak sekali untuk belajar sama-sama. Sebab memang satu Malaysia ada. Kita memang biarkan ada Didik TV tu dekat NTV7. Jadi kita gunakan apa yang ada ni sebaik mungkin dan apa yang kita tunggu selama ini yang kita nak gunakan sebaik mungkin itu adalah kita punya vaksin. Betul. Ya, vaksin COVID-19 yang dinanti-nantikan insya-Allah akan tiba besok pada 21 Februari 2021 dan program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan bermula pada 26 Februari. Itu kalau kita tengoklah update terkini daripada YB Khairi Jamaluddin di mana ada mengenai vaksin Pfizer yang akan sampai ke Malaysia pada 21 Februari. Ada 312,390 dos yang ada dalam mas kargo tersebut yang akan tiba ke KLIA di mana kita akan buat secara langsung besok
live Yes. ketibaan vaksin tersebut di Malaysia. Dan sudah pastinya ramai yang tertunggu-tunggu mengenai berita vaksin ni. Kalau bagi anda yang dah memang nak tengok secara langsung, besok jangan lupa untuk saksikan Borak Kopitiam, okey, bermula daripada jam masa yang sama sudah tentunya 8 pagi. Kita akan bawa anda dalam secara alam maya lah untuk menyaksikan ketibaan vaksin yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Malaysia ni. Betul, diharapkan agar semua rakyat Malaysia dapatlah menerima kan vaksin ini supaya kita dapat putuskan penularan wabak COVID-19 ini, supaya kita dapat kembali kepada kehidupan kita yang asal, di mana masih lagi kita boleh mengamalkan norma baharu, memakai pelitup separuh muka, penjarakan fizikal, itu kita boleh teruskan. Tapi benda-benda lain tu kan, ekonomi negara, kan industri-industri yang lain yang belum dibuka, diharapkan dapat dibuka semula selepas tibanya vaksin ini. InsyaAllah sama-sama kita doakan ada sinar di hadapan yang dapat kita lihat, dapat kita rasa selepas ini, selepas kita daripada tahun lepas sampai sekarang melanda COVID-19 di Malaysia dan seluruh dunia. Betul, sama-sama kita nantikan esok. Okey, Yep. Baiklah, hari ini mesti ramai yang tertanya-tanya di rumah. Topik apakah hari ini yang kita bawakan? Sebab tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari kita bawakan topik-topik yang berbeza. Hari ini satu topik yang boleh membantu anda semua yang ada di rumah. Di mana topik kita akan berkecimpung dalam tajuk mahir elektronik. Betul, kan? Ada kadang-kadang kipas kat rumah kita rosak, TV dekat rumah kita rosak, lampu ke apa-apa benda elektrik dekat rumah tu yang rosak. Kadang-kadang kita tak tahu nak repair macam mana. Kita biarkan, kita tinggalkan dekat rumah. Beli yang baru. Beli baru. Itu kalau ada duit lah kan. Sanggup nak hantar kedai ke? Kadang-kadang kedai yang repair tu charge mahal kakak. Dan mungkin repair tu lagi mahal daripada beli baru. Tapi kalau kita dapat repair sendiri, kita tahu cara nak repair tu, kita tahu nak buka, tahu nak pasang balik, okeylah. Sebab saya ni kadang-kadang bila buka tu aircon, tutup-tutup jadi kipas. Ini bahaya. Dia tak tahu dah. Isteri dia dah be careful. hilang dah kita punya barang-barang aircon tu dekat dalam tu dah. Jadi hari ini kita akan belajar, kita akan tengok mungkin orang-orang hebat ini yang mahir elektronik yang akan menceritakan kepada kita mengenai pengalaman mereka membaiki barang-barang elektrik yang rosak. Mungkin kita boleh belajar, boleh jadikan inspirasi juga. Dan sekarang ni jom kita saksikan ada satu video yang kita sediakan kepada anda mengenai mahir elektronik ni. Jom kita tengok dulu. Seringkali kita kebuntuan apabila barangan elektrik dan elektronik di rumah rosak. Kita terpaksa mengupah pakar untuk membaiki dan kosnya tentulah mahal. Mempelajari bidang elektrik dan elektronik pasti dapat mengurangkan perbelanjaan untuk memperbaiki barangan ini. Ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP adalah masa terbaik sekiranya ingin bermula mempelajari bidang ini. Alang-alang banyak masa terluang di rumah kan, boleh juga berjimat. Untuk pengetahuan penonton Borak Kopitiam, terdapat sebuah pusat di mana pelanggan diberi peluang membaiki kerosakan produk elektronik atau barangan elektrik sendiri di bawah tunjuk ajar pengajarnya. Selain boleh berjimat, kita juga dapat mempelajari ilmu tentang elektrik dan elektronik ni kan? Di samping itu, ada sebuah halaman Facebook yang mengajar pengikutnya berkongsi buah fikiran tentang hobi mereka di dalam bidang ini. Dan yang lebih menarik, pelbagai ciptaan di luar dari kotak pemikiran turut dikongsikan. Macam kerusi roda ni, bagaimana? Apa pendapat anda? Disember tahun lalu, Pasar Ayam Ipoh menjadi pasar pertama di negara ini yang menggunakan teknologi robotik bagi mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing. 3 jenis robot mula bertugas pada 15 Disember 2020 bagi mencuci lantai, mengangkut barang dan robot untuk mengumpul sampah. Wah, hebat. Agak-agak ada jual tak robot-robot ni? Senang kerja nanti. Okey, bila kita sebut tentang elektronik ataupun elektrik ni, mungkin kita akan terfikir, litar ataupun Swiss. Tak, sebenarnya ada banyak benda lagi. Betul. Dan hari ni kita akan ajar anda tentang elektrik dan elektronik dan banyak lagi. Saya sendiri adalah bekas pelajar sekolah teknik. Fuyo. Betul.
Dekat Tak sekolah nampak teknik macam- saya. Apa yang tak nampak macam Okey, okey, okey. apa dia nak nampak apa dekat sini? Nak letak lencana sini. Tak ada Sekolah teknik. handsome. Ada lampu. Saya dulu bekas pelajar sekolah teknik. Saya sekolah teknik Kuala Selangor. Oh. Lepas tu sekarang dah jadi College Vocational Kuala Selangor. Kan dekat situ ada 3 kos, ada kejuruteraan awam, kejuruteraan elektrik dan kejuruteraan mekanikal. Agak-agaknya saya yang mana? Kejuruteraan tak ada mana-mana. Cuba teka antara 3 tu. Elektronik, elektrik, mekanikal ataupun awam. Awam. Salah. Saya akan umumkan kejap lagi. Kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam. Macam tak percaya je Haziq ni. Budak teknik. Teknik Ya awak jurusan yang mana ni? Dia masih tak percaya. Antara 3 tadi, antara mekanikal, elektrik ataupun awam. Takkan tak tahu muka ni muka apa. Ni muka mekanikal. Tak kena? Cek. Tak kena Kerik. Ya, mekanikal tau. Mekanikal ni lah yang mencipta macam-macam benda. Ha. Masa saya sekolah dulu, saya pernah nak buat tong sampah. Ada filter dalam tu yang boleh bakar sampah. Okey, awak nak buat. Buat tak? Tak jadi. Kenapa? Masa tu lah tak jadi. Masa tu budak sekolah lagi kan. Tak tahu lagi cara macam mana nak buat, macam mana nak inovasikan barang-barang tu. Tapi bila dah keluar tu, bila keluar dari sekolah tu tak sambung kejuruteraan tu. Kita sambung kepada bisnes pula. Jadi hari ini saya rasa kagum lah dengan tetamu-tetamu kita ni yang mahir elektronik, yang mahir mekatronik untuk mencipta barang, untuk repair barang-barang sendiri. Dan juga ada individu yang mahir buat repair barang-barang elektrik sampai kan dibuat sebagai satu kerjaya. Ya. Macam tetamu kita yang sekarang ini Nur Akila Zainuddin yang merupakan pemilik IZ Electronic yang berpusat di Shah Alam, Selangor. Assalamualaikum Akila. Hello. Hai, salam. Wah. Okey. Lambai lagi. Okey, Kila. Kita nak tanya Kila lah macam mana Kila boleh start minat dengan bidang mekatronik, bidang robotik ni, bidang repair ni, Kila? Okey, sebenarnya dia bermula daripada masa saya study degree dulu. Saya minat ni masa hujung-hujung semester sebenarnya. Okey. Sebab sebelum tu saya aktif dengan taekwondo. Awal semester tu saya main aktif dengan taekwondo lah, tapi dah hujung semester tu saya slow down sikit saya punya taekwondo. And then bila dah hujung semester tu kita kena buat final project and ada subjek juga yang kita orang kena buat projek elektronik. So daripada tu saya rasa macam curious lah, taekwondo dah tak ada dah. So saya macam fokus lah pada elektronik. So macam saya jenis yang suka explore benda baru. So saya macam confused macam apa orang cakap curious lah, connectivity dia macam mana, connection dia macam mana, coding macam mana. So daripada situ dia tertanam minat tu. So kawan saya tahu saya minat, dia pun campaklah projek elektronik dekat saya. Lepas tu saya pun selesaikan untuk dia orang, maksud dia macam troubleshoot lah. And then lepas tu saya punya final project, saya buat tangan robot untuk orang cacat yang tak ada tangan. Final project. Dan kebetulan alhamdulillah saya dapat nombor 1 lah masuk pertandingan. So daripada situ saya teruskan saya punya minat tu lah sampai ke hari. Maknanya start daripada taekwondo lah kan. Sebenarnya Akila ni dia berada dalam bidang elektrik dan elektronik kan. Tapi kalau kita tengok kan Kila, kebanyakan ni bukan prejudice tapi kebanyakannya yang berkecimpung dalam dunia elektrik elektronik ni adalah kaum lelaki-lelaki. Kila ni perempuan. So sebenarnya kita rasa pelik juga macam mana boleh tercetus ada minat terhadap elektrik dengan elektronik. Adakah sebab adik-beradik ke ataupun tiba-tiba tak tahu macam mana ni? Okey, sebenarnya semuanya datang pada mak saya. Sebab mak saya dia seorang engineer dan dia ambil electronics engineering. And sebenarnya selepas habis SPM tu memang saya macam lost sikit tak tahu nak ambil bidang apa. Lepas tu saya tanya mak saya and then mak saya pun pursue lah sebab saya nak ambil sports science actually, tapi mak saya tak benarkan and saya ambil dia lah orang kata apa ni,
terjun je lah sebenarnya. Tapi kalau kita tengok tu dalam video-video ni nampak awak repair stereka, awak repair extension wire tu. Semua barang-barang sendiri yang awak repair ataupun ada pelanggan yang datang hantar dekat awak Gila? Ada yang hantar juga, contohnya speaker amplifier dan barang-barang elektrik yang lain lah. Okey. So kita orang memang try and error lah sebenarnya barang elektrik ni. Kalau macam barang elektrik yang rosak dekat rumah Kila repair sendirilah. Tak ada nak hantar kedai ya? Ya. Memang kalau kat rumah tu saya lah yang merepair air, merepair kipas, lampu, semua tu. Best Boleh tu tak kalau Kila boleh kita nak jadi tengok housemate. nak tengok Kila repair? Kila Apa dia? boleh tak Ada kita tak nak barang-barang tengok? yang rosak depan mata sekarang yang boleh di repair yang kita nak tengok? Boleh. So saya boleh demo Ya, boleh tunjukkan Kila. Antara apa yang ada. Dengan cerita Kila ada team kat situ. Sekejap saya panggil tim saya kejap. Wah, macam buat okey. tour lah kita. Tak payah nak pergi kedai Kila, kita pergi secara alam maya. Okey. So ni saya punya intern. Oh, ada intern. Ini macam vlog dah. Demo. Okey. Okey. Gila kamera kejap. Okey, nak set kamera pula tu untuk buat demo sikit Antara barang-barang yang boleh di repair. Okey, mintalah intern tu pegangkan kejap. Okey. Alright. Okey, sekarang ni saya alihkan ni. Okey, sekarang ni apa Akak intern tengok sikit dekat kamera tu. Nampak tak Kila? Okey. Okey, kita demo macam mana cara nak repair barang elektrik. Okey. Wah. Siap macam memasak. Ya, cara saya memasak So, biasanya barang elektrik ni kita tengok dulu dia punya plug dia. Okey. Sebab kalau plug ni kita tahu dia ada 3 wire kat sini. Kalau kita tengok sini dah ada instruction dekat sini. So sini ada neutral, ada earth dengan ada live. Okey. So biasanya kita akan buka yang ni dulu plug, kita check dulu dalam ni. Saya buka. Okey, kena buka. Ya pastikan kena berani dululah nak buka tu. Tutup Swiss okeylah. Kena under kalau buat ni dengan hati-hati lah. Okay. And then tu nampak sini kan. Sini live wire. Live wire tu colour apa? Okay, live wire ni ada fuse. Warna brown. Okey, Ni warna brown. Kalau earth ni warna hijau ni dan neutral warna ni, warna biru. Okey. Kalau yang fuse ni biasanya biasanya kita check fuse ni lah, dia rosak atau tak. Okay, kalau sesiapa ada multimeter, ni multimeter So multimeter ni kita boleh check benda tu rosak atau tidak. So jap. Wah. Okay. Tak pernah kat rumah saya ada apa meter ni? Multimeter. Multimeter ni. Dia macam nak check apa tu? Nak check. Check current. Dia nak check nak check fuse tu rosak atau tidak. Okay. So kita tengok fuse ni. Kalau dia bunyi beep maksudnya tak rosak. So kalau saya buat macam ni, dia ada bunyi beep kan? Dia tak rosak. Okay, contohnya saya ambil fuse yang dah rosak. Fuse yang dah rosak. Sekejap nak kena rosakkan fuse. Rosakkan fuse tu. Kila mungkin tepuk-tepuk sikit fuse tu. Okey. Fuse ni. Ni fuse yang rosak. Kalau saya buat macam ni, dia tak ada bunyi. Nampak? Dia dah rosak. Dia tak ada bunyi. Dia tak ada bunyi langsung. Kalau ni ada bunyi. Okey, jom kita sambung repair. Alright. Itu sajalah. Okey, dah check fuse. Lepas tu kita nak buat apa? Macam mana? Lepas tu ni nak repair apa pula ni? Nak repair yang lain pula ke? Kalau nak repair yang cerik ni pun boleh juga. Tak. Kita yang fuse tu. Tadi tu. Yang fuse tu macam mana kita nak settlekan dia? So kalau rosak, contohnya bukalah fuse ni. Macam ni, buka. Alright. Lihat dia. Macam tu, contoh ni yang okey kan. Lepas tu letak je yang baru ni macam ni. Tu dah macam tu. Dah siap macam tu. Itu contohnya lah antara barang-barang yang dibaiki oleh Kila sendiri adalah plug tu. Itu memang barang yang selalu rosak tau kat rumah. Memang. Kalau biasanya I beli je baru. Senang kan? Sebab kita tak pandai nak betulkan kan. Tapi dengar cerita Kila selain daripada nak baiki Swiss, nak baiki barangan elektrik ni, Kila ada juga mencipta barang-barang baru. Apakah? Ada. So salah satu barang yang kita orang cipta, yang ini. Kalau tengok sini.
Ni adalah telefon pin tanpa wayar. Biasanya kalau kita masa kecil-kecil kita main yang ada tali tu kan. Yang kalau kita Sekarang dah So yang wireless. ni Okey. sekarang ni dah zaman 2021 dah kan. So kita guna tanpa wayar lah. So saya demo. So saya buka sini. Ni switch dia. Okay. So ni saya buka switch dia. And then dengar tak? Hello. Test 1, 2, 3. Hello. Oh, memang kita dengar suara awak. Ya. Okay. Sorry. Hello. Test 1, 2, 3. Ah. Wah, hebat. Jarak paling jauh boleh pergi berapa kila? Kalau dia 1 kilometer boleh jarak jauh. 1 kilometer? Jauh. Ui, powernya. Dengan cerita ada So, ada satu lagi benda yang awak cipta yang untuk main PUBG tu. Okay. Ada. So selain daripada yang ni, saya cipta yang ni juga. Yang shooting game ni. Ni baru je saya design. Okay. So, sekejap saya power on dulu. Nampak macam Cuba tengok ada sini. termometer tu. Apa? Wah. Ini mesti idea PKP ni. Yang ni sebenarnya saya hack sendiri ni. Saya buat sendiri. Oh, okey. So saya onkan dulu sekejap Boleh on. Memang kena on dulu untuk kita tunjuk. Alright. Okay, power on. Dah nampak dah nyala dah. Okay, dah menyala. Dah start. Okay, kalau kita tembak, kena dengan target tu jangan buzzer. Ini bagus. Kalau rasa marah, boleh tampal je muka orang tu kat situ. Oh, tembak pakai termometer tu je Termometer dia. Yo Allah. Wih, power je inovasi Kila. Tu lagi kita orang buat ni saja je sebab bosan dekat kedai tak boleh main apa ni. Nampak bosan-bosan So, pun boleh cipta satu benda yang baru Ya. Oh, okey. Okey, so kita nak tanya dengan Kila lah kan. Kila pun ada juga murid-murid Kila dekat sana, betul? Apa dia? Ada juga pelajar yang belajar dengan Kila dekat sana. Betul. Macam mana dengan penerimaan murid-murid dan juga masyarakat pasal kemahiran elektrik dan elektronik ni? Ada tak macam Kila buat kelas untuk orang ramai datang? Penerimaan murid-murid dan masyarakat dalam kemahiran elektronik ni alhamdulillah sangat bagus lah, dapat sambutan yang sangat baik sebab kan kita ada reka bentuk teknologi dekat silibus sekolah. Okey. So sebab tu kami sediakan bengkel untuk kelas, insyaAllah ada nanti, dan kita sediakan bengkel untuk siapa yang nak belajar asas coding dan elektronik lah. Yang waktu pandemik ni pun kita buat juga online. Okey, mungkin Kila boleh bagi, sebab Kila ni cukup memberi inspirasi mungkin Kila boleh bagi sedikit nasihat ataupun dorongan kepada mereka yang ada minat terhadap jurusan elektrik dan elektronik ni. Okey, kepada korang yang minat dengan elektronik ni, just go for it, okay? And kepada mereka yang nak try, walaupun bukan dalam bidang korang, just try, jangan malu, try je, okay? Sebab sekarang ni kita kan dah maju, internet kan, kita maju dengan internet kan, so kita boleh guna YouTube semua untuk cari info pasal elektronik ni. Senang kata, follow YouTube AIZ Elektronik, okay? AISZZY. Dan juga kalau nak minta pendapat ke ataupun khidmat daripada kita orang, boleh pergi Instagram AIZ Elektronik, AISZZY. Electronics, ada S. Ya, saya pula, saya akan pergi belajar sekali dengan Kila nanti dekat AIZ Elektronik tau. Oh, boleh. Saya tunggu Okey. Wah. Terus Tunggu, takut saya kalau macam tak datang ni. Okey, saya datang Kila. Okey, Dah kena marah ni. Dah kena warning. Kalau tak datang memang saya tunggu. Okey, baiklah. Thank you Kila. Thank you Kila. Okay, salam dengan tim AIZ Elektronik semua ya. Okey. Assalamualaikum. Okey, assalamualaikum. Terima kasih. Comel je gila kan dengan tim yang memberikan kita satu inspirasi baru mengenai kemahiran elektrik dan elektronik. Bukan setakat lelaki je boleh conquer. Wanita pun boleh juga buat untuk kemahiran elektrik dan elektronik ni kan. Dan bila kita sebut tentang elektrik dan juga elektronik, tak bolehlah nak lari daripada game-game yang berkait rapat dengan elektrik dan elektronik. Dan sekarang ni kita nak tunjukkan kepada anda satu permainan yang berkaitan rapat dengan
elektrik dan juga elektronik iaitu simulator kapal terbang. Dia tak adalah permainan. Dia memang satu simulator kapal terbang ni. Untuk kita try yang mungkin sebelum ni kita kena pergi ada satu tempat tau untuk kita belajar bawa kapal terbang ni, simulator kapal terbang ni kan. Dan kali ini kita ada satu simulator kapal terbang yang kita boleh saksikan. Jom kita tengok. Kerjaya sebagai juruterbang semestinya sangat digemari dan diimpikan terutama dalam kalangan anak-anak kecil yang sering mengimpikan untuk membawa pesawat terbang di udara. Menjalankan perniagaan dalam bidang penyejuk bekuan dan penyaman udara, Muhammad Fazli Syarudin merupakan individu yang sangat cintakan dunia penerbangan. Biarpun tidak menjadi juruterbang, bapa kepada 3 orang anak ini berbangga kerana berjaya membina simulator kokpit pesawatnya sendiri. Minat dalam bidang aviation ni memang sejak daripada kecil dulu lah memang. Pada kecil tu kalau kapal terbang lalu dekat atas bumbung pun memang kita akan dongak punya tengok kapal terbang tu lalu kan. Member yang kenalkan game simulator ni asal main pada PC je. Bila dah main pada PC, masing-masing pun upgrade dia orang punya joystick dia orang apa semua kan. So saya cari jalan macam mana nak lagi nampak macam real lagi. Body kapal terbang ni, body cockpit ni kita buat daripada ni semua ni kayu, MDF board, papan. Lepas tu kalau kita tengok seat ni saya buat sendiri lah, pakai kayu. Lepas tu dia punya cover ni ada casing aircon. Lepas tu dia punya cover seat ni kita je buat daripada baju sejuk, sweater. Kita ambil, kita potong. So lepas tu yang ni control loading yoke ni asal dia ni besi. So, lepas tu kita potong-potong, kita simen dia. Lepas tu ni pipe kumbahan. Yang ni. Pipe kumbahan ni asal dia warna putih, kita dah spray dia. Untuk linkkan dia daripada first officer dengan captain, kita pakai rantai. Rantai ni rantai motor je. Kalau tengok, boleh tengok kat sini. Kita pakai rantai motor je. Cabaran yang paling, kalau kena select dia memang rasa macam nak buang ke pun ada. Cabaran wiring lah. Kalau kita tengok cockpit ni, dia punya switch dia saya rasa lebih pada 100 switch. Semua functioning punya switch. Satu button ada function dia. Setiap satu button ada function dia. Kalau kita silap wire tu, kita akan buat baru balik wire dia. Saya ingat barang terpakai kita ada pakai lebih kurang dalam 80% lah. Semua body ni apa yang kita nampak ni sekarang semua kira barang terpakai. Simulator yang dibina oleh anak jati Kelang ini menyerupai kokpit pesawat Boeing 737 dan pembinaannya mengambil masa selama 3 tahun untuk disiapkan. Bermula dari kosong, Fazli sering mendapat rujukan daripada komuniti Malaysian Flight Simmers dan juga kelompok dari luar negara sepanjang membina simulator di kediamannya yang terletak di Teluk Pulai, Kelang. Sebenarnya kalau minat apa pun boleh jadi. Yang penting dia ada minat. Kenal benda tu dulu. Kalau kita nak buat, contoh kalau kita nak buat wiring rumah, kita kena tahu apa mentol yang sesuai untuk wiring rumah. Kena tahu asas elektronik. Jangan malu bertanya lah. Nampak nak feeling jadi macam pilot, bolehlah try untuk main simulator kapal terbang ke. Pernah try game main simulator ke? Pernah. Simulator pancing ikan. Yes. Kan, yang tu simulator juga. Pancing Cuma dia lain ikan. sikit. Betul lah kan? Ya, boleh, betul. Boleh lah yang kita baling tu rasa macam memancing lah. Kan? Tapi tak dapat lah ikannya. Ikan? Tak dapat ikannya. Dah siang dah. Belilah. Okey, sebenarnya kita nak terus bersambung. Ini nak cerita pasal mekatronik dan robotik pula. Tapi apakah mekatronik dan robotik? Jadi kita bersama dengan Presiden Pertubuhan Komuniti Drabot Malaysia iaitu Encik Dafizal Derawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput. Ya, orang hebat bersama dengan kita hari ini. Tak ada hebat sangatlah. Okey, nak bercerita mengenai hari-hari dia nampak. Apa dia? Aziz lagi hebat. Allahu Akbar. Ini kena belanja dah. Pagi-pagi dah nampak dah kat depan ni. Samalah juga dengan Cik Dafizal. Okay, Cik Dafizal nak tanyalah pasal bidang mekatronik dengan robotik ni. Macam mana boleh mula minat dalam bidang ni, Cik Dafizal?
Okey, pertama sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pada semua. Pertama, macam mana boleh minat? Dia sebenarnya benda ni secara tak sedar tau. Masa saya dulu kecil-kecil, saya memang dah minat balik cerita. Kita pergi wakil sekolah, pergi pertandingan. Cuma waktu zaman saya robotik dengan mekatronik tu tak ada kat sekolah. Jadi kita main DIY lah, main gabung-gabung, ikut suka macam tu lah. Hari ni bila saya masuk Universiti Teknik Malaysia, saya ambil diploma kejuruteraan elektrik mekatronik. Okey. Waktu tu di space tu saya rasa ni memang soul saya lah. Inilah memang saya punya bidang. Betul saya sekolah, lepas tu saya pergi ke luar negara, Australia. Saya ambil mekatronik dan sekarang saya tengah menulis thesis lah. So senang cerita, apa yang timbul minat ni sebenar first adalah macam mana kita nak cuba-cuba dulu. So bila cuba-cuba dan bila kita dapat satu ilmu yang sangat berharga, kita guna, kita apply dan itulah kita boleh jadi sampai sekarang lah. Cuma saya nak tanya Haziq dengan Fiona, tahu tak kalau rasa-rasa nak buat robot tak? Buat robot ke, nak buat mesin ke, rasa-rasa nak buat tak? Rasa tu memang ada, tapi tahu tu tidak. Sama lah juga kalau saya tanya benda soalan kat luar sana, nak buat tak? Jadi saya tanya Haziq, apa benda yang pertama kita kena buat? Ya, kalau kita nak buat robot, nak buat mekatronik, apa benda yang kita kena ada sebenarnya? Okey, Encik Rafiza, sebenarnya saya nak bagi tahu. Dulu saya ahli kelab robotik. Percaya tak? Oh, tahniah. Kalau mana tu? Okey. Saya tahu. Okey, test saya punya knowledge Okey, first kalau apa? nak buat robot, first kena ada plan, idea. Okey, bagus. Lepas tu kena ada motherboard. Okey, tak apa. Kita ringkaskanlah. Sebenarnya nak belajar robotik, nak buat robotik ke, nak buat benda sistem mekatronik ke, nombor satu sebenarnya ramai orang tersilap. Dia cuba-cuba nak tiru kat internet, nak pergi Google, kat YouTube. Betul. Tapi sebenarnya nombor satu adalah ilmu. Ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, kita memang tak boleh buat apa. Memang kita tak akan boleh bina sistem kita. Finally kita akan hanya copy paste je. Copy paste. So sampai bila-bila kita tak boleh bina sistem. So ilmu lah jawapan dia. Bila sebut tentang ilmu, okey ni kena buat clear sikitlah kan. Sebab sekarang ni kita tengah bincangkan tentang megatronik dan juga robotik. Dan sebenarnya apa beza megatronik dengan robotik? Ni saya nak ni share. dapat ilmu ni. So bila kita sebut pasal mekatronik, kita kena tahu dia ada 4 elemen penting. 4 elemen penting yang bergabung disiplin dia bergabung dalam satu bidang ni. Yang pertama, mechanical. Yang kedua, elektronik dan elektrik. Yang ketiga, pengaturcaraan. Dan yang keempat, kita ada sistem kawalan. So kalau kita nak masuk bidang ni, nak tak nak, kita kena ada 4 benda ni. So bila kita ada 4 benda ni, baru kita boleh buat benda tu berfungsi secara automatik. Cuma orang akan kata apa beza dengan robotik? Okey, ni saya bagi satu contoh. Saya dia kata, semua benda robotik adalah mekatronik. Semua benda yang dalam sistem robotik adalah mekatronik. Tapi bukan semua sistem mekatronik adalah robotik. Contoh, saya tanya, macam aircon. Aircon kat rumah kita tu adalah salah satu contoh produk mekatronik. Sebab dia ada mechanical, boleh gerak-gerakkan tu. Lepas tu dia ada, dalam tu ada elektronik dia, ada elektrik dia. Lepas tu ada kawalan dia macam mana nak maintain suhu, je suhu tu sedap bagi kita tidur kan. Lepas tu yang lagi satu, nak bagi maintain suhu sedap tu sebenarnya dalam elektronik tu dia ada otak kita panggil otak lah, mereka pengawal ke. So dia akan masukkan program pengaturcaraan. Jadi dia ada 4 benda ni dia mekatronik. Tapi kita boleh kata tak air control robot. Tak boleh. Tidak. Aziz, air control robot tak Aziz? Tak. Aircon tak boleh nak bergerak-gerak kan? Tak boleh. So dia bukan robot. Tapi robot ni dia ada ciri-ciri lain. Tahniah. Dia ada ciri-ciri lain. Yang mana salah satu macam katalah dia boleh bergerak. So bila kita tengok dia tu macam robot lah. Macam human, macam haiwan atau kat industri tu ada arm robot dan sebagainya. Jadi itu perbezaan saya bagi secara umum lah antara mekatronik dengan robotik. Ya, walaupun secara umum dan dari situ kita dah dapat sedikit demi sedikit apa benda sebenarnya mekatronik dan robotik ni. Tapi ada tak demo ataupun secara ringkasnya depan mata Encik Rafiza sekarang ni yang boleh tunjuk apa benda yang nak dibuat ataupun nak disiapkan? Okey, saya terus terang lah. Saya walaupun saya ada kemahiran, kepakaran dalam mekatronik dan robotik, tapi saya lebih suka fokus kepada pendidikan. Sebab saya nampak satu benda yang kita nak bangunkan anak bangsa kita ni, rakyat Malaysia ni macam mana. Supaya kita kata industri 4.0, industri 4.0, betul tak? Betul. Jadi macam mana kita
nak jadi yang betul-betul nasi 4.0 supaya kita tak cakap saja. Kita betul-betul buat. Jadi nak tak nak kita kena tackle benda ni daripada bawah sekali, akar umbi. So, jadi ini saya tunjuk demo pendidikan ni paling mudahlah sistem mekatronik pendidikan ni. Dia yang mana dia datang daripada single komponen. Saya nak cerita ilmu ni kalau ada single komponen, contoh dia ada board dia lah macam biasalah. Okey, tapi kerana ilmu yang pelajar akan belajar atau dah belajar, dia akan boleh buat sistem macam ni. Saya tunjuk kat depan ni, yang kita panggil contoh ni adalah sistem palang automatik. Yang mana kita tengok kat sini ada push button. Kalau contohlah ada kereta kita main-main lah, ada pelajar sekolah main-main, dia tekan push button. Okey. Ada bunyi macam buzzer kan. Lepas tu tail light jadi warna hijau, daripada merah jadi hijau. Dia lalu sini palang tak akan tutup macam kat plus lah. Kalau kereta berhenti, takkanlah palang nak hentam kereta, betul? Jadi dia lalu sini barulah berhenti. Kenapa dia lalu sini berhenti? Dia bukan ajaib. Sebenarnya nampak tak dia macam mata ni. Jadi itu saya nak tanya Haziq satu soalan atau Fiona lah. Kalau kita pergi tempat pembuangan sampah kan, kenapa kita tutup hidung? Busuk. Sebab bau. Bau busuk. Siapa yang kesan bau tu? Hidung. Apa yang hidung kesan ke? Otak. Hidung kesan, lepas tu siapa beritahu busuk? Otak. Otak kita yang bagi tahu. Pandai. Nampak tak? Sebenarnya sistem, kalau kita nak cerita mekatronik ke robotik, tak pergi jauh-jauh. Kita pergi tubuh badan kita je. Yang mana kita ada hidung, kerja dia kesan. Kesan bau, umpama sensor lah dalam sistem kita ni. Sensor contoh tadi dia kesan ada objek. Bau tadi, so kita bau dia masuk ke otak akan proses, akan kata busuk ni. So otak akan keluarkan output untuk gerakkan tangan tutup hidung. Asingkan tindakan tutup hidung. Contohnya ni, kesan objek tutup palang. Konsep ni macam tu. Kesan objek tutup palang. So nampak tak, sebenarnya robotik mekatronik ni mudah. Yang penting macam mana kita nak relatekan antara kehidupan kita yang sebenar. So baru kita senang nak faham lah ilmu ni. Wow, rasa macam tengah tengok Didik TV ni, belajar dengan Cik Davizal ni. Kan dia macam belajar sesuatu tau. Kita dah. Okey, tapi ada tak kanak-kanak ataupun remaja zaman sekarang ni yang ramai berminat untuk belajar mekatronik dan robotik ni? Macam mana? Zaman sekarang, adik-adik kita zaman sekarang ni, penerimaan diorang dalam bidang mekatronik dan robotik ni, ada tak yang mereka di luar sana masih berminat dengan bidang ni? Okey Adik, saya nak update sikit kepada semua rakyat Malaysia yang dulu mungkin kita kata minat saja yang akan masuk bidang ni. Tapi sekarang dia jadi compulsory, wajib. Yang mana tahun 5 tahun ni, diorang nak belajar ni, saya saja buat buku tahun 5, yang mana diorang kena belajar mikro pengawal. Tahun 6 tahun depan, diorang wajib belajar robotik dalam satu subjek namanya reka bentuk dan teknologi. Dan sejak 3 tahun lepas, tingkatan 2 yang ambil PT3 dah kena ambil satu subjek nama reka bentuk teknologi dan ada ilmu mikro pengawal dalam tu. Dan tingkatan 3 diorang kena belajar mekatronik, reka bentuk mekatronik. Jadi benda ni dia dah jadi kewajipan sebenarnya. Cuma ramai tak tahu benda ni sebab dari segi implementation ni macam mana nak bagi benda ni betul-betul praktikal supaya pelajar tu betul-betul dia bukan belajar teori tapi dia akan apply dalam projek-projek dan sebagainya supaya dia mahir lah. Contoh kalau kita nampak ni, kalau saya tunjuk ni, ni ada amaran kepada adik-adik Ni contoh tadi kita pakai produk yang sama. Contoh kita pakai tadi kita punya komponen dalam saya punya ciptaan sebenarnya. Saya suka cipta sikit pendidikan untuk kita share pada anak-anak, pada adik semua. Yang mana saya pakai dia dalam RBT kit mikro pengawal. Kita pakai komponen yang sama, cuma kita tambah metal lampu je. Dengan ada relay. Tengok ni saya nak buat macam mana yang kata. Kalau zaman hantuah ni, hantuah terkejut saya rasa ni. Tahu Okey. Saya tutup ni. Jap. Okey. Dia nyala? Dia sebenarnya dia ni lampu automatik, dia menyala. Cuma sebab sekarang ni cahaya dia berbeza sebab kita dah masukkan program. So cahaya dia ikut cahaya persekitaran. Jadi sebab tu tadi dia tutup. Sebab bila saya tutupkan tangan ni, sekejap. Saya try tutup betul-betul. Sebab kita sekarang ni kan terang, dia bukan gelap kan. So kita susah nak bagi nampak saya tutup betul-betul baru dia ni. Wow. Ingatkan dia ikut nadi. Dia ikut keadaan sekeliling. Kalau gelap makin cerah dia menyala.
Pandai. Itu nama di sistem kawalan, Haziq. Wow, sangat Tanya macam mana, menarik, kita masuk ke Quran. Encik Nafizal, okey. kita kalau boleh nak belajar banyak benda lagi dengan Encik Nafizal ni. Tapi itulah Tapi masa memang best menceburui lah kita, Encik Nafizal. Mungkin kita boleh belajar menerusi Facebook Encik Nafizal? Kita Facebook kita boleh pergi /rabot.robotics. Rabot.robotics, kat situ anda boleh tengoklah. Kita banyak sebenarnya terlibat dengan bengkel-bengkel percuma. Contoh minggu depan pun kita ada buat bengkel percuma. Boleh daftar kat sana lah. Sebab kita memang terlibat dengan kerajaan, pihak MOSTI, KPN dan sebagainya untuk mengajar secara tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Itu paling penting lah. Sebab saya punya misi saya adalah untuk macam mana nak bangunkan anak bangsa kita supaya minat robotik dan minat bidang mekatronik ni. InsyaAllah sama-sama kita doakan misi Encik Nafizal tercapai. InsyaAllah. Terima kasih Encik Nafizal. Thank you. InsyaAllah. Doakan saya, insyaAllah doakan kami. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi. Wah, banyak ilmu yang kita dapat hari ni. Ya. Lagi-lagi bila orang yang memang minat dengan mekatronik dan juga robotik tadi mungkin akan teruja. Kan mungkin kita akan macam wah excited dengan apa yang ditunjukkan oleh Encik Nafizal. Tapi ada satu benda lagi Aziz nak kongsikan kepada anda. Ini mengenai tips dan aktiviti ringkas Nestle Lactogro agar si manja dan keluarga sentiasa grow happy. Okey, tips inspirasi grow happy nombor 33 adalah jom basuh kereta. Dan didik mereka tentang kebersihan sejak kecil lagi, dan dalam masa yang sama ajar mereka macam mana nak mencuci kereta. Alang-alang boleh merapatkan hubungan satu family main air dan kereta pun bersih jadinya. Nak si manja aktif, kenalah jaga perutnya dulu. Sebab tu berikan mereka Nestle Lactogro, keselesaan pada perut dengan probiotik L-Reuteri. Itulah dia tipsnya. Okey, sekarang ni ada satu benda lagi yang kita nak bawa. Jom masuk TV. Ada benda yang kita nak jual kepada anda ni. Jom kita saksikan. Hai, Assalamualaikum. Saya Bonda Teha, leader Hub Pantai Timur, dan sahabat saya Lala Hasrila, dan saya merupakan leader Herb Natural daripada negeri Sabah, dan kami merupakan Herb Celebrity. Okey, Herb adalah produk penjagaan kulit muka yang menggunakan bahan semula jadi. Okey, Herb sekarang sedang trending disebabkan oleh keberkesanan produk yang mana kulit kembali sihat dengan hashtag utama misi kami iaitu Healthy Skin, Less Makeup, Senang Solat, kerana Herb mengutamakan kebersihan makeup secara maksimum sebelum solat. Dan di sini kami juga ingin berkongsi bahawa Herb bakal melancarkan produk terbaru yang diberi nama sebagai Herb Peptide. So, Herb Peptide ini bakal menjadi kegilaan wanita Malaysia, guys. Kerana apa? Kerana ia merupakan satu revolusi dalam dunia skincare. Herb Peptide ini merupakan protein yang mikro yang mempunyai saiz molekul yang kecil kerana ia mudah meresap masuk ke dalam lapisan kulit kita dan memberikan kesan yang terbaik pada kulit. Okey, yang powernya Herb ni guys, dia dapat memelihara dan memulihara kita punya skin microbiome supaya kulit kekal sihat dan cantik natural. Andai skin microbiome kita seimbang, segala masalah jerawat, radang, alahan pasti tak akan terjadi disebabkan skin barrier kita sihat. Dan hebatnya, Herb Peptide juga telah terbukti secara klinikal mampu mengurangkan garisan halus selama 15 minit sahaja. Nampak kesannya, okey? Kerana apa? Kerana peptide ini sebenarnya fokus kepada boost kita punya collagen dalam kulit untuk memberikan kesan awet muda kepada kulit kita. So korang nak kan kita punya kulit nampak muda daripada kita punya usia kan? Okay, so kalau korang nak, korang boleh dapatkan produk Herb di laman sesawang www.herb.my ataupun korang boleh kontak nombor hotline di bawah ataupun untuk korang join tim kami iaitu tim Bonda Teha, leader di Pantai Timur, korang boleh kontak di Facebook saya dan sahabat saya tim Lala Avengers iaitu Herb Natural Sabah, dan sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Baiklah, lepas ini kita ada macam-macam lagi kita nak belajar tentang inovasi ciptaan. Anda semua yang ada di rumah jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini di Borak Kopitiam.
Sebab apa? Sudah pasti dan saya pasti ramai orang di rumah akan teruja bila kita sebut tentang inovasi ciptaan elektrik, elektronik, megatronik, robotik dan sebagainya. Betul. Dan ini satu benda Fiona nak kongsikan bersama dengan anda di rumah. Rakyat Malaysia ni memang banyak bakat dan semuanya memang talented dan pandai-pandai. Antara contohnya kita ada seorang ikon ni lah. Ikon Malaysian, kita panggil MacGyver Malaysia. Betul. Iaitu MacGyver Malaysia ni yang dikenali sebagai Zulkifli Harun. Dan namanya memang dah tidak asing lagi dekat Malaysia. Pemikiran kreatif dan inovasi beliau memang sentiasa mendahului zaman, tak kira apa jua rintangan. Kalau sebelum ni Google dan YouTube dominasi kehidupan seharian kita, Zulkifli Harun telah pun berfikiran jauh merentasi zaman dan banyak hasil ciptaan beliau telah membantu banyak orang ramai yang ada di luar. Terutama sekali mereka yang kurang upaya dan juga mereka yang merupakan suri rumah ataupun mereka yang ada bisnes-bisnes perlukan bantuan, beliau akan cuba untuk cipta sesuatu yang baru bagi mereka. Ya, tapi hari ini kita tak dapat nak bersama dengan Encik Zulkifli Harun, tapi kita bersama dengan anak kepada MacGyver Malaysia ini, iaitu ada Asif Zulkifli, MacGyver Junior. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Abang Aziz, Kak Fion. Hello, Waalaikumsalam. selamat pagi. Kak Fion jadinya. Tak apa. Kak Fion. Sebab lapar aku dah makan Okey, Asif. Mungkin kita nak start bercerita mengenai Asif yang mengikut jejak langkah ayah. Asif ada buka TV ke apa kat situ ke sebab dengar suara balik? Ya ke? Saya rasa tak ada. Okey, tak apa. Memang tak ada. Dah tak dengar dah. Okey, Asif, mungkin ceritakan macam mana boleh berminat untuk mengikut jejak langkah ayah. Adakah ayah yang paksa ataupun Asif sendiri yang berminat? Okey, nak cerita pasal minat ni, kalau kata minat ni dia mungkin bagi pendapat saya lah, dia ada terbagi kepada dua benda lah. Satu, minat semula jadi, dipanggil gifted lah. And then kemudian satu ni minat atas penerapan. Okey. Macam saya, kalau kata saya ni dari kecil umur 4 tahun tu, ayat tu klise sangat lah. Mungkin tu semula jadilah. Bukan saya lah. Saya punya minat ni diterapkan oleh ayah saya sendiri pada umur saya 14 tahun. Saya mula ikut kursus elektrik, elektronik umur 14 tahun tu. And then umur 15 tahun tu saya mula mengajar peserta-peserta kursus ni lah. So memang minat tu dia coming daripada didikan dan juga penerapan oleh seseorang lah. Dia macam tu. Okey, jadi kalau kita tengok kan hebat Asif setahun macam tu, lepas tu dah boleh mengajar orang dan kita tahu Asif sendiri pun sangat aktif untuk cipta prototipe yang baru kan. Mungkin Asif boleh tunjukkan kepada kita sekarang ni hasil-hasil ciptaan Asif secara live. Okey, untuk hasil ciptaan tu sebenarnya benda yang ada depan mata saya ni dia more kepada study dan juga R&D lah daripada pihak kita. So jadinya pada tahun 2017, 2018 kita menjadikan benda ni hobi yang terlibat ayah and then kemudian abang lelaki and then adik lelaki 2 orang. So yang naik skateboard, yang naik jetpack tu dia punya testimoni lah. Kita buat sendiri-sendiri sebagai hobi petang. And then kemudian yang ada depan ni kita tak boleh nak on lah, takut nanti kan terbakar pula rumah saya. Okay. Alright. So dia punya jet turbine ni perlukan beberapa komponen untuk hidup. And then kemudian kena ada display dia. Ini dipanggil untuk control display. And then kita ada juga dia punya electronic speed control, iaitu dia punya ESC. Okay, and then kemudian kita ada dia punya receiver. Receiver ni untuk kegunaan alat kawalan jauh lah. And then kemudian 2 bateri, which is bateri untuk jet. And then kemudian bateri untuk menghidupkan receiver dia. So kalau kata kita cocok ni and then kita study, kita letak dia punya minyak dekat sini and then dia akan boleh start jalan lah. Kita cocok dia punya apa tu, sambungkan dia punya motor minyak. And then kalau tengok dekat sini boleh nampak ke dia hidup sikit? Yes, dah ada dekat dia punya tempat digital tu dah nampak lah. Ada nampak kan? So kalau kata kita nak test dia ada dengar bunyi lah, kita dengar bunyi. Alright. Ada bunyi Kalau kata dengar bagi tahu. Tak dengar? Bunyi apa? Belum. Okey, alright. Saya akan ready Okey, boleh. Okey, boleh Tapi kecil je lah. Okey, ready.
Kejap, dia tak terbang ke nanti? Okay, ada dengar? Tak, dia tak terbang. Ini untuk starter saja. Oh, okey. Ada dengar? Tu ada. Macam ada sikit. So sekarang ni dia telah mencapai lebih kurang dalam 6,200 RPM untuk starter sahaja. Sebenarnya dia boleh mencecah 140,000 RPM. Wow. Nak tanya Hasif lah, macam mana datang ideanya nak mencipta produk seperti ini, Hasif? Kan? Dia macam mana? Datang idea terus buat ke? Nak kata idea ni basically dia datang daripada memang orang selalu dia akan menyelesaikan masalah tu bergantung lah. So kita ni datang idea daripada masalah. Cuma benda-benda ni dia datang daripada minat, hobi dia. So jadinya kita buat macam-macam. Kita cuba letak dekat basikal nak tengok berapa laju. Itu kepuasan kita. So kita letak dekat go-kart nak tengok berapa laju. Kita lumbakan dengan kereta. Itu ada dalam kawalan lah. Everything tu ada safety, ada fire extinguisher semua. And then kita still ada berwaspada dengan keselamatan kita. And then ni pun kita buat bawa pergi ke institut-institut, bagi diorang minat, kita tunjuk supaya ikut seperti kita punya sistem macam ni. And then kita buatkan demo untuk setiap tempat. Kalau kita tengok kan, nak buat barang-barang macam tu, it's not easy, tak senang. Memang susah, kan? memang susah. Dalam hidup kita pun penuh dengan cabaran. Betul. Apatah lagi nak buat satu benda yang baru. Betul. Mungkin Asif boleh kongsikan dengan kita cabaran-cabaran sebagai seorang pereka barang yang baru ni, apakah cabarannya? Okey, cabarannya tu memang banyak lah kalau kata nak cerita tentang cabaran. Sebab saya pun duduk buat mesin yang macam contoh ataupun rekaan-rekaan kita buat pun memang akan diberi komen lah bila dah siap ni. So bila dah siap ni dia akan diberi komen. Okey, benda ni kena macam tu, benda ni kena macam ni. And then pada awal-awal tu dia ada orang yang memberi komen. Semua duduk tunggu. Tapi apa yang membanggakan bila kita dapat mereka sesuatu benda yang menjadikan produk itu nilai yang tinggi dan value adalah perkataan O. Tahu tak apa dia O tu? Bila, yes, itu yang mahal tu. Sebab kita pun rasa macam Saya selalu buat. Kan Abang ni selalu buat kan? Selalu. So itu yang buat kita rasa happy tu. Rasa alhamdulillah jadi juga benda ni. Thank you macam tu lah. Walaupun dia tu buat-buat je. Ya? Walaupun dia tu buat-buat je. Walaupun dia buat-buat, kita terima je lah macam tu. Okey, tapi Asif, adakah adik-beradik Asif semua memang berada dalam bidang bidang mengikut jejak langkah ayah ni? Ke ataupun Asif seorang? Okey, nak dikatakan ikut jejak langkah ayah ni, dia macam dah diplan oleh ayah lah. Dia macam yang pertama tu, yang sulung pun dia ikut program elektronik. Okey. And then yang keduanya saya, yang lelaki lah ya. Yang lelaki saya bahagian product design. Okey. And then yang ketiga bahagian automotif, bahagian engine. And then yang keempat ni more kepada multimedia lah. Untuk editing apa semua. Wow, semua ayah dah plan. Dalam buat sesuatu tu memang adalah empat-empat tu untuk kita nak buat R&D. So kita tolong-tolong lah. So kalau kata ayah ni dia tak boleh tengok orang senang lah. Kalau kata tengok TV ke macam ada sensor tau. Dia panggil, Asif, mari sini. So memang kita orang kat rumah tak boleh nak duduk rehat lah sebenarnya. Tapi baguslah kan. Dia nak hilangkan kemalasan tu untuk kita punya minat tu. Tapi kan Asif, susah tak kalau nak belajar kemahiran untuk menjadi seorang pereka inovasi? Bagi saya nak belajar tu atas usaha and then minat. So kalau kata nak cakap susah tu, apa-apa kita buat pun memang susah. Tapi apa yang berlaku sekarang ni adalah kekangan daripada segi tools, daripada segi bimbingan. So maknanya kalau kata kita ni nak pergi kepada ke arah kemahiran, kita menggunakan media platform. Maknanya kita gunakan benda yang ada. Kita punya Facebook, punya Instagram, punya YouTube. So sekarang ni memang macam-macam dah banyak. Macam contoh kita participate dalam DIY hobi elektrik dan electrical untuk kita punya ni lah. So dekat situ kita akan ada ilmu lah, kita punya knowledge untuk pergi lebih depan lagi. Yep. Maknanya kita tanya-tanya orang lain. Betul.
Macam Asif adalah daripada dorongan keluarga sendiri. Ayah sendiri, MacGyver Malaysia yang mendorong Asif dan seluruh keluarga untuk berada dalam bidang ini. Dan kalau kita nak belajar dengan Asif macam mana? Ada Facebook tak? Okey, kita punya Zul Design memang, kita punya syarikat memang ada Facebook lah untuk tengok apa-apa contoh dia punya mesin-mesin yang ada yang DIY, ada yang nilai komersial. Dan saya memang buat kelas untuk pelajar-pelajar yang mana nak datang kursus dengan saya, memang boleh contact. So kita buat kursus memang every week, setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. So memang student banyak datang buat dengan kita, mengambil consultation dan kita tunjuk cara untuk buat. Dan kita berbincang cara macam mana kita nak menyelesaikan masalah dalam sesuatu produk ni. Wow, sangat-sangat memberikan inspirasi kan. Walaupun Asif masih muda kan, dah nampak dah dia punya kematangan tu. Kita sama muda Asif, kita sama. Ya, betul. Okey, Asif, terima kasih banyak-banyak di atas masa yang diberikan hari ini. Terima kasih sebab sudi tunjuk kat kita barang-barang yang Asif cipta. Okey, salam dekat ayah dan juga seluruh keluarga. Baik, mungkin baik boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Bye. Itu dia. Cukup memberi inspirasi. Nampak keluarga memberikan impak yang sangat besar dalam mendorong anak-anak dalam menceburi bidang yang mereka minati kan. Betul. Dan ini kita ada satu video. Satu lagi keluarga. Yang ini pula anda. keluarga robotik. Nak kenal dengan keluarga robotik ni? Jom kita saksikan. Siapa sangka yang dulunya hanya sekadar minat, kini mampu melakar sejarah di peringkat terbangsa. So sekarang kita bersama dengan Ustaz Mazlan, bersama dengan anaknya Imran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih jemput. Kita panggil Ustaz Mazlan sebab Cik Mazlan merupakan seorang guru, seorang ustaz. Saya sebelum ini bertugas sebagai guru di SK Seri Terentang. Cuma sekarang ni saya ditawarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, untuk sambung belajar, sambung buat PhD. Saya ditaja lah. Jadi saya sekarang cuti. Tapi gaji jalan alhamdulillah. So, macam mana boleh meminati robot ni sebenarnya? Saya daripada kecil ni, ayah saya walaupun orang kampung, dalam kampung, dia beli juga komputer yang buruk-buruk tu letak kat rumah bagi kita pegang, bagi kita main. Daripada situ minat kepada teknologi. Kemudian bila ada peluang sendiri, kebetulan saya dapat menyambung pengajian master dalam IT. Kemudian dah ada duit sendiri, jadi saya pun teruskan minat yang daripada kecil dulu hingga saya berkejaya. Mana tumpahnya kuat kalau tak kena nasi, betul tak? Betul. Imran boleh cerita tak macam mana boleh minat dengan robot ni? Mula ayah bawa saya pergi ni satu pertandingan robotik ni. Jadi saya ikutlah untuk tengok robotik ni best ke tak. Lepas tu saya dapat naik johan dalam pertandingan tu. Sejak itu saya mula minat dan tahu robotik itu best. So apa yang perlu kita tahu atau proses nak buat robot ni sebenarnya? Yang penting adalah kemahiran lah. Kemahiran dipanggil computational thinking. Kita kena berfikir aras tinggi dan kita perlukan juga ada kreativiti. Sebab kemahiran ni kalau kita tak ada memang satu sekarang lah untuk kita nak buat program. Sebab dalam program tu kita kena pandai matematik tambahan. Dia ada formula dan dia ada intek dia panggil. Dan yang seterusnya tentulah kita pun kena ada pelaburan. Nak beli robot ni mahal. Kita beli robot Lego. Dia panggil Lego Mindstorm EV3. Dan harga dia satu set RM4,000 tau. Wow. Ustaz ada berapa buah robot? Totalnya saya ingat dalam 20 pun ada lah, termasuk yang ada di sekolah lah. Macam-macam lah robot. Ni robot daripada Turki pun ada. Robot semua besi kan. Dia tolak lawan dia tu jatuh. Habislah menang lah kira. Macam ni robot tarik tali ada. Bagi tahu dah mendapat anugerah mentor di Guangzhou, China. Itu paling manis lah. Baru 2019. Paling saya suka waktu pergi Korea sebab kami dapat pingat emas. Dia macam sumo. Dia main tolak-tolak robot. Robot lawan kena jatuh daripada gelanggang. Best tak join pertandingan robot ni? Best sebab kita dapat belajar tentang programming dengan ilmu sains dan matematik. Ustaz sendiri boleh ceritakan melihat hobi robotik ni sebenarnya? Dia adalah hobi yang bagus. Selain daripada hobi, dapat mengisi masa rapang, ia ada manfaat yang sangat besar. Saya fikir robotik ni bidang yang di masa hadapan memang menjadi satu bidang yang penting dan kritikal lah. Sebab kita pun nak ke arah ekonomi digital. Perkara macam ni pun kita tak dapat lari. Kita kena adapt, kita kena ambil teknologi ni. Kalau tidak, kita ketinggalan lah. Sebab lepas ni, orang kata robot dah gantikan tenaga manusia kan. Siapa yang ambil alih tu, yang nak jadi tukang buat robot, siapa nak buat program robot? Kita lah juga. Terima kasih banyak Ustaz Mazlan dan adik Imran. Semoga terus berjaya untuk melakar lagi sejarah di peringkat antarabangsa. Terima kasih. Terima kasih. Nampak keluarga robotik. Saya kagum dengan keluarga yang dapat bersama-sama buat sesuatu yang hebat ni kan. Tahniah kita ucapkan kepada keluarga robotik tersebut. Dan sekarang ini saya bersama dengan Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Dr. Fadullah Suhaimi Abdul Malik yang bersama dengan kita. Assalamualaikum Doktor.
Waalaikumsalam, Zik. Ya, Doktor. Semalam Yang Berhormat Perdana Menteri ada melancarkan inisiatif My Digital bersama-sama Blueprint dan ini adalah satu pencapaian besar untuk negara kita, Doktor. Ya, betul. Jadi sebagai salah satu agensi kerajaan yang turut terlibat dalam inisiatif ni, mungkin Doktor boleh jelaskan sedikit supaya rakyat lebih memahaminya. Apa itu My Digital, Doktor? Terima kasih. Pertama, My Digital tu adalah satu plan di mana kita merancang bagaimana kita boleh melonjakkan negara kita dalam arena digital ni untuk ke tahap yang lebih tinggi untuk kita lebih berdaya saing di prasarana dunia. Okey, dan tadi saya ada sebut pasal blueprint juga. Sebab blueprint ni kita tahu ada 3 tonggak utama bawahnya, ada rakyat, swasta dan kerajaan. Mungkin Doktor nak highlight sikit apa itu sebenarnya blueprint? Okey. Bila kita ceritakan tentang My Digital, ini adalah satu perancangan ya, di mana kita melakarkan cara-cara kita untuk bergerak ke hadapan dalam arena digital. Bila kita ceritakan blueprint tersebut, kita ada plan tindakan ya. Di sini bila kita kata plan tindakan, itu akan menghuraikan apakah usaha-usaha yang kita laksanakan, apakah sasarannya dan bila ianya perlu dicapai. Yang inilah kata pendekatan di mana kita memperhalusi tata cara kita untuk melaksanakan. Jadi ianya tidak boleh diasingkan di mana orang kata My Digital, blueprint tu blueprint tidak ya. My Digital dan plan tindakan adalah salah satu dari perkara yang kita bersama-sama kena bergerak. Ya, tapi Doktor, macam mana pula dengan golongan yang fikir pendigitalan ini tidak memberikan apa-apa impak ataupun perubahan pun kepada mereka. Tak ada kena-mengena pun dengan mereka sebenarnya. Mungkin inisiatif ni ada membawa perubahan positif kepada mereka yang rasa pendigitalan ni tak ada kena-mengena dengan mereka? Sebenarnya kita ni telah pun mendigitalkan diri kita. Kita tak sedar saja. Kalau saya tanya siapa yang tak ada telefon hari ni? Mesti tak ada orang yang tak ada orang yang akan kata tak ada telefon. Mak kita pun ada telefonnya. Ada tak pakai aplikasi kat telefon? Pakai. Mesti ada. Busuk-busuk pun pakai email, WhatsApp kan? Mesti ada. Jadi itulah salah satu apa kita kata penggunaan digital. Dan sedar tak sedar, kita sememangnya telah menerapkan pendigitalan dalam cara hidup kita. Jadi kita tak rasa macam saya tak kena mengena pendigitalan ni. Tidak ya. Pendigitalan tu banyak tahap. Tahap penggunaan harian, tahap penggunaan sewaktu kerja, tahap penggunaan dalam kerja dan antara perniagaan dan pelbagai lagi. Jadi bila kita kata pendigitalan ni, ia merangkumi semua lapisan hidup, semua industri di negara kita, dan sekiranya kita dapat menggembelingkan hasil-hasil pendigitalan ni, kita boleh melonjakkan negara kita. Itu sebab bila Yang Berhormat Perdana Menteri bercakap semalam, kita ada hala tuju dan sebelum kita kata melangkah, kita mesti memperkukuhkan infrastruktur kita. Yang infrastruktur dah ada, tapi kita kena lonjakkan lagi dan perkasakan lagi supaya kita mendapat penghasilan penggunaan digital yang lebih tinggi. Ya, sebab saya sendiri adalah seorang yang berada dalam masa yang daripada dulu manual, sekarang tukar jadi digital, Doktor. Saya rasa dua-dua tu. Kita di sekarang pun dah digital. Tengok, saya tak payah pergi studio. Saya duduk dekat di pejabat MCMC dan kita berhubung dan orang rakan-rakan dapat melihat kita di kaca TV. Jadi itu adalah satu konsep pendigitalan sebenarnya. Tapi kita tak pernah terfikir yang ianya satu pendigitalan sebenarnya. Ya, kalau kita nak berkenalan pun sekarang ni kan, dah tak ada sekarang ni nak jumpa depan-depan, follow-follow je dekat social media, Doktor. Betul. Kadang-kadang tak siapa-siapa lah follow-follow. Tapi lepas tu bila kita contact, gitulah jadi rakan baru. Dulu kalau time Haziq muda, saya dah tua. Lepas time saya dulu tak ada sebenarnya, kita kata pen pal. Betul. Itu, menulis surat kan. Sekarang follower. Samalah tu, pen pal juga tu. Betul. Dia cuma cara tu mungkin berbeza lah kan. Mengikut peredaran zaman lah. Betul. Okey, mungkin Doktor boleh ceritakan sikit lah kan, selepas kita dah ada My Digital Blueprint ni, mungkin apa manfaatnya kepada semua orang, semua rakyat Malaysia?
Pertama, bila kita lihat adanya My Digital ni, nombor satu, ia akan menyediakan peluang pekerjaan. Ya, peluang pekerjaan untuk hari ini mungkin peluang pekerjaan tu kita tak rasa ia berbeza, tetapi apabila kita katalah, saya bagi contoh, kita menyediakan prasarana yang lebih menyeluruh. Takkan prasarana tu tiba-tiba didirikan dengan sendiri, mesti ada orang yang bekerja untuk mendirikan prasarana tersebut, ya. Jadi bila bilangan aktiviti itu meningkat, maka peluang pekerjaan itu juga meningkat. Nah, apabila prasarana atau digital telah pun ada, maka aktiviti pekerjaan mengguna pakai prasarana tersebut. Contohnya, kalau dulu kita tak ada internet, ya, tak pernah kita tahu pasal YouTube. Bila sekarang kita dah ada internet, dan lepas tu kita ada pula internet berkelajuan tinggi, tiba-tiba kita kawan-kawan kata saya kerja jadi YouTuber. Dah jadi satu pekerjaan pula. Tak pernah kita mendengar pekerjaan nama YouTuber. Betul, baru ada ni. Jadi kalau dalam konteks My Digital, YouTuber tu dah menjadi pekerjaan hari ini. Apakah pekerjaan di masa akan datang? Contohnya, penggunaan data, penggunaan artificial intelligence. Banyak lagi pekerjaan baru yang akan terlaksana dengan menggunakan pakai aktiviti teknologi ini. Sampaikan buat hari ini mungkin kita tak ada nama kepada pekerjaan tersebut. Tetapi kita ada peluang untuk bekerja dalam apabila kita menggunakan pakai teknologi yang boleh digunakan pakai pada prasarana yang lebih akan datang ni lah. Lebih berkemajuan tinggi. Ya, insya-Allah betul. Apa yang doktor katakan itu mungkin akan memberikan peluang kepada mereka di luar sana yang tak tahu pun akan ada peluang-peluang pekerjaan dalam My Digital ni. Terima kasih doktor di atas perkongsian tadi mengenai My Digital. Itu dia Dr. Fadullah Suhaimi Abdul Malik, Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Terima kasih doktor. Semoga semuanya sihat dan stay safe doktor. Stay safe juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu dia My Digital. Dan sekarang ini Fiona ada satu benda juga nak kongsikan kepada kita. Tapi apakah dia? Jom kita bersama dengan Fiona. Padahal kita ada kat sebelah-sebelah je. Okey, baiklah. Bukan Fiona nak berkongsi sesuatu dengan anda, tetapi ada sesuatu daripada Jom Masuk TV. Segmen Jom Masuk TV akan berkongsi dengan anda. Jom kita saksikan apakah yang menariknya. Pernah tak korang nak jumpa orang tapi tak confident? Sebab apa? Sebab kita tak tahu kondisi badan kita macam mana. Entah wangi, entah ke tidak. Isai nak bagi tahu sebagai seorang lelaki terutamanya, kita tak perlu kacak. Janji badan kita bau wangi. Kalau jumpa dengan orang, baulah orang. Wow, sedap bau. Wow. Macam Isai. Isai macam itulah. Orang tengok muka tak confident, tapi duduk kat Isai, sedapnya bau. Isai pakai satu produk perfume yang sangat bagus. Nama dia Klein for Men. Klein for Men datang dengan 3 perfume, The Leader, The Boss dan The Gentleman. Ketiga-tiga ini mengikut karakter anda. Maksudnya bau dia berbeza. Kenapa abang-abang kena dapatkan Klein for Men? Yang pertama, mesra poket. Letak dalam poket, settle. Boleh bawa ke mana-mana. Yang kedua, long lasting. Kalau pakai pagi, petang, malam pun bau lagi, Kak. Suami anda bau fresh je. Sebab apa? Sebab Klein for Men. Dan yang ketiga, yang paling penting sekali, tolong dengar Isai cakap, mesra solat. Anda boleh bawa solat. Jelas kenapa Isai pilih Klein for Men. Bau sedap, senang simpan, boleh bawa semayang. Settle. Dan Isai rasa Isai ni sebagai pengguna je. Isai tak boleh terangkan sangat. Isai nak jemput pengarah pemasaran untuk Klein for Men untuk bersama dengan Isai. Dipersilakan Encik Narul Azam. Terima kasih banyak Isai. Assalamualaikum pada penonton di sana. Terima kasih kerana menonton Borak Kopi Tiam pada pagi ini. Hari ini kita ada promosi terbaik untuk anda. Kita ada produk kita ni Klein for Men perfume. Satu ni kita jual RM60 dekat luar. RM60? RM60. Ada berapa botol? Ada 3 botol. Tapi hari ni kita bagi promosi jimat. Jimat punya jimat. 3 kotak hanya RM160. Anda jimat RM20. Lagi kita bagi jimat lagi free postage. RM160. 3 kotak. Ada 9 botol. Free postage. Lagi. Terbaik. Jadi boleh beli sekarang ni. Nombor ada. WhatsApp call kita segera. Bagi yang nak berminat jadi ejen, jadi stokis, boleh WhatsApp call kita dengan segera. Jangan lambat-lambat. Rugi. Betul sangat-sangat. Memang terbaik Klein for Men.
Gentlemen, it's all about you. Klein format. Wangi Isai. Kan, daripada tengok muka Isai pun tahu ini adalah seorang lelaki yang wangi. Baiklah, untuk anda semua jangan ke mana-mana sebab apa selepas ini kami masih lagi ada benda-benda menarik untuk berkongsi dengan anda. Ya, kami masih wangi. Kalau anda rasa suara anda sumbang dan anda memenuhi syarat-syarat ini. Apa syarat-syaratnya, Fiona? Syarat-syarat dia adalah anda adalah warga negara Malaysia berusia 6 hingga 60 tahun, berkeyakinan tinggi dan berpenwattakan menarik. Betul. Apa anda tunggu lagi? Sertai kami dah muat naik 1 minit punya video persembahan nyanyian suara sumbang anda yang kreatif lagi menghiburkan tu dekat Instagram sebelum 31 Mac. Jangan lupa untuk sertakan hashtag sumbang suara dan pastikan akaun IG anda ditetapkan dalam mode public. Jangan letak private, okey? Pastikan anda punya suara sumbang dulu. Baru upload video. Kalau suara sedap, jangan upload. Wow, best lah saya boleh masuk macam ni. Sebab kita nak sumbang suara ni. Lain macam. Nampak. Okey, dan bersama dengan kita bukan seorang yang bersuara sumbang tapi bersuara sedap. Kita bersama dengan Ahmad Fadlin. Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam. Mat. Okey. Alhamdulillah. Apa khabar, Mat? Alhamdulillah baik. Awak-awak semua sihat Alhamdulillah. Kita pun sama lah. Kita duduk di sini. Okey, kan? so sebenarnya kita jemput Ahmad ni, kita nak sembang tentang lagu Ahmad iaitu Tetap Setia. Boleh komen sikit tentang lagu Tetap Setia? Siapa yang buat lagu ni, Mat? Okey, lagu Tetap Setia ni dibuat oleh Abang Zimi Sofas kita. Siapa tak kenal kan? So lagu ni dibuat oleh Abang Zimi Sofas kita. Dan lirik dia? Sorry. Dan lirik dia juga sama juga Abang Zimi Sofas kita juga. Okey, so lagu Tetap Setia ni cerita pasal apa ni? Cerita pasal cinta ke? Pasal setia dengan siapa ke? Setia dengan sekolah ke? Okey, sebenarnya Tetap Setia ni boleh dikatakan bagi aspek penerimaan bagi pendengar-pendengar di luar sana lah. Macam contohnya kalau daripada segi aspek cintalah datangnya. Kalau daripada aspek sahabat pun boleh juga sebab dia nak tahu antara betapa setianya saya untuk dalam perhubungan persahabatan ke ataupun percintaan. Okey, so macam mana pengalaman bekerja dengan Abang Zimi ni? Pengalaman bekerja, itulah kita bekerja dengan orang yang berpengalaman ni biasalah kita perlu apa bab kata perlu berhati-hatilah. Maksud dia kita kena ikut apa dia punya flow dia, apa yang dia susah nak. Ke senang, Mat? Susah ke senang? Sorry. Susah ke senang kerja dengan Abang Zimi ni? Kalau ikutkan tak susah sangat, tak senang sangat. Sebab insya-Allah kalau kita sama-sama give and take, kita beri apa yang dia nak, insya-Allah lah kita akan mempermudahkan kerja dia dan dia akan mempermudahkan kerja kita lah. InsyaAllah. Okey Ahmad, lagu Tetap Setia ni genre apa yang sebenarnya diketengahkan? Dia lebih boleh dikatakan dalam genre pop lah. Genre pop. Okey, tapi macam mana dengan MV ni? Music video ni buat dekat mana? Masa ni berapa lama masa nak buat music video ni, Mat? Okey, kalau ikutkan muzik video ni sebenarnya dibuat di kawasan PJ sebenarnya. Sebenarnya muzik video ni ada kat istilah story dia sebenarnya. Apa cerita? Sebenarnya untuk saya, cerita dia macam ni bang. Kalau ikutkan muzik video ni saya nak shoot pada ingat tak time first PKP kita. Kita punya Perdana Menteri kita announce kita akan ada mengadakan PKP kan. Sepatutnya tarikh PKP tu adalah tarikh shooting saya pada untuk muzik video ni lah. Tapi itulah kita hanya mampu merancang. Betul tak? Betul. Tapi tak apa, nampak menarik juga kalau tengok MV ni kan. Dari mana dapat inspirasi nak buat music video style-style macam ni? Okey, muzik video ni sebenarnya saya bergabung dengan hasil tenaga daripada bekas hero remaja kita, iaitu Nadik ataupun dikenali Lucky Start. So dekat dalam muzik video ni sebenarnya
kalau anda semua perasan dia tak terlalu banyak prop dan tak ada pun menggunakan tele-tele. Perasan tak? Dia pakai kereta half cut je tu. Sebenarnya dekat dalam musik video ni kita orang nak mengetengahkan how to saya nak deliver ataupun saya nak sampaikan emotion saya macam mana penyampaian lagu ni untuk para pendengar-pendengar di luar sana. Okey, more kepada emosi lah. So lepas ni Ahmad dah ada plan nak keluarkan lagu baru? InsyaAllah. Sebenarnya Ahmad baru je lepas rekod lagu baru semalam. Semalam Semalam. Semalam. InsyaAllah pada masa yang akan datang ataupun masa yang terdekat ni insyaAllah saya akan lancarkan single terbaru saya yang dibuat oleh Abang Freddy dan juga Hang Nadim. Siapa tak kenal Hang Nadim ni boleh search sekarang. Tak payah search lah, biar saya bagi tahu lah. Hang Nadim ni Hakim The Magistrate. Ya, betul. Dengan Abang Hakim saya. So insyaAllah bagi para pendengar di luar sana nantikan single terbaru saya nanti. InsyaAllah. Okay Ahmad, macam mana kita nak kenal Ahmad lebih rapat lagi? Mungkin nak share Instagram Ahmad? Alright, okay. Untuk para pendengar di luar sana, bagi yang nak mengenali Ahmad ataupun nak mengetahui tentang apa pengamatan Ahmad, so anda semua dijemput hadir ke semua rangkaian social media seperti TikTok, IG, Facebook, Twitter, YouTube. So anda semua boleh type saja Ahmad Fadlin, AMADFADLIN. InsyaAllah jumpa. Dah jumpa, jangan lupa tekan follow. Okey. Alright Ahmad. Terima kasih banyak-banyak Ahmad sebab sudi bersama dengan kita pula untuk single Tetap Setia dan single baru nanti. Okey? InsyaAllah. Assalamualaikum. Salam. Bye. Waalaikumsalam bang. Bye. Itu dia. Harap-harap hari ini punya topik dapat memberi anda yang ada di rumah sedikit sebanyak inspirasi lah. Betul. Dan esok jangan lupa terus bersama dengan kita di Borak Kopitiam dan kita akan bawakan secara langsung ketibaan vaksin COVID-19 Pfizer yang akan dibawa ke Malaysia besok. Diharapkan semuanya berjalan dengan lancar. Semoga urusan anda hari ini semua pun berjalan dengan lancar semuanya dan dipermudahkan. Dan sekarang ni kita nak tinggalkan anda dengan persembahan Ahmad Fadlin dengan lagunya Tetap Setia. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Akulah yang selalu ketika kau dalam gelisah, waktu kau dalam lemah, dan akulah yang selalu di sisimu. Ku selalu walau engkau jatuh. Menantikan bagai bulan jatuh ke bumi hanya dalam mimpi. Saat kau meninggalkan namun ku tetap setia mencintamu tanpa kata. Begitu berat ku fahami kamu, akulah yang selalu menunggumu. Ketika kau dalam gelisah, waktu kau dalam lemah, dan akulah yang selalu di sisimu. Ku sambutmu walau engkau jatuh. Saat kau melukaikan namun ku tetap setia mencintamu tanpa kata.